Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tetamu Allah di Sayyidul Ayyam, di hari yang paling mulia, yaitu penghulu segala hari, yaitu hari Jumat. Alhamdulillah, di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada di rumah Allah ini dengan lebih awal. Jadi satu kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang ringkas ini, insyaallah saya ingin sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri tentang Ramadan yang akan tiba nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada di bulan Sya'ban dan Ramadan hanya tinggal lebih kurang 12 hari lagi, insyaAllah 12 hari lagi. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam masa 12 hari ini apa-apa boleh berlaku, kan? Kita tengok ada kematian macam di Terengganu ni, tayar yang rosak berguling-guling, pergi cari orang yang berniaga di tepi jalan, meninggal tanpa dia tidak buat apa-apa. Jadi saya tersentuh bila melihat seorang yang meninggal, seorang lagi patah tangan. Jadi satu perkara yang kita rasa macam kematian yang kita dah tahu tentang kematian, tidak tahu, tapi Allah tunjukkan di depan mata kita tentang beberapa perkara yang baru ni di Kelantan 3 beradik meninggal di atas elektrik yang banjir itu, tanpa disedar. Mereka berjalan-jalan di waktu petang, tiba-tiba itulah hari yang terakhir. Jadi ramai di antara saudara ataupun kawan-kawan atau saudara mara yang tidak sempat lagi bersama di Ramadan kali ini, dan mereka telah dipanggil oleh Allah sebelum kita. Di kehebatan Ramadan ini, kejayaan di bulan Ramadan ini sangat tertumpu, sangat berada di bulan Sya'ban. Jadi Ramadan adalah puncak yang kita menunggu. Saya menunggu Ramadan, para jemaah menunggu Ramadan, orang yang tua menunggu Ramadan, orang kanak-kanak kecil pun menunggu Ramadan, orang-orang berniaga pun menunggu Ramadan. Semua menunggu Ramadan untuk apa yang ada pada Ramadan itu sendiri. Dan kita lihat, kalaulah seseorang itu dia berniaga ataupun dia buat bisnes besar, dia akan mencari peluang, satu peluang-peluang besar yang dapat menguntungkan dia, yang dapat satu masa yang boleh memberi keuntungan yang banyak kepada dia. Contohnya kalau bulan Ramadan ini pun sama juga, mungkin peluang untuk meniaga bazar Ramadan dan sebagainya. Tapi bagi kita, seorang hamba Allah pun sangat-sangat menunggu saat-saat Ramadan ini. Sebab Ramadan ini adalah sangat-sangat ditunggu-tunggu di atas apa yang ada dalam itu. Tetapi bagaimana nak memastikan Ramadan itu berjaya atau tidak? Maka ia bermula di bulan Sya'ban lagi. Dan di bulan Sya'ban, sebab itu kita ada nisfu Sya'ban, kan? Nisfu Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mana Rajab dan Sya'ban ini adalah satu gateway, satu laluan untuk menuju kejayaan di bulan Ramadan nanti, kan? Sebab itu di bulan Ramadan ini boleh warm up, boleh mulakan dengan ibadat-ibadat lain, supaya di bulan Ramadan tidaklah suatu perkara yang mengejutkan. Contohnya, kita kata di bulan Ramadan ini Islam. Sebab itu dalam hadis dari Nisfu Sya'ban kata Allah akan mengampunkan semua manusia melainkan 2 orang, iaitu orang yang musyrik al-musahil, orang yang musyrik, orang yang syirik, dan syirik besar dan syirik yang halus, syirik khafi, iaitu ujub, takabur, riak dan sebagainya, amalan hati tak bersih. Maknanya, kalaulah
kita tetamu nak datang ke rumah kita, ataupun orang yang besar nak datang ke rumah kita, kita akan membersihkan rumah dengan bersih, dengan cantik semua. Marulah kita akan menghiaskan perabot dulu. Kita akan membersihkan dulu, barulah kita akan hias rumah itu. Bukan kita hias, sambil kita hias, benda pun berselera, bertabur, kita menghias juga. Hias juga. Jadi sama juga bulan Ramadan. Dia Ramadan sampai, dia berpuasa, sampai amalan semua pun teruskan juga. Jadi bercampur aduk dengan itu. Sebab itu sangat-sangat penting di bulan Ramadan ini yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, dan menjadi kerinduan kepada ahli-ahli kubur untuk bersama di bulan Ramadan untuk dapatkan satu rakaat ataupun satu tasbih, tapi mereka telah pergi meninggalkan kita. Ada satu hadis diriwayatkan, ceritakan seseorang di zaman Rasulullah SAW, ada 2 orang sahabat yang datang ke Madinah berperang di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ini berperang di sabilillah. Takdirnya seorang di antara mereka mati syahid, dan seorang lagi tidak mati syahid, dan dia mati setahun selepas itu. Diriwayatkan Talha bin Ubaidullah bercerita bahawasanya dia bermimpi bahawasanya di antara 2 mereka itu, salah seorang di antara mereka itu orang yang mati kemudian setahun selepas itu memasuki pintu syurga lebih awal daripada orang yang mati syahid. Maka cerita bersama dengan sahabat didengari oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya, adakah dia mendapat Ramadan? Itu yang mati lambat tadi, yang mati setahun akhir. Ya. Mana dia mendapat Ramadan, dia boleh bersujud, dia boleh solat sunat dan sebagainya. Maka Rasulullah kata tidak boleh. Semuanya di antara mereka berdua itu adalah beza di antara langit dan bumi, sebab dia mendapat Ramadan. Dia mendapat Ramadan. Jadi bagaimana seseorang itu bila mendapat Ramadan, dia tidak tahu nilai, value bagaimana Ramadan sebenarnya. Jadi sebab itu bila kita wamak, kita rancangkan, kita rasakan kehangatan Ramadan di Syaban ini, nescaya insya-Allah kita akan mendapatkan Ramadan dengan lebih baik daripada kita tidak merancang. Ada semua orang dia merasakan Ramadan tiba adalah dengan banyak kemah bazar. Bazar banyak kemah. Ramadan. Belum ada lagi buat persiapan lagi. Kan? Maknanya inilah perancangan-perancangan, sebab Ramadan adalah al-hayat, kehidupan. Kehidupan kita di akhirat membezakan kita atqu minan nar, kebebasan kita daripada api neraka atau tidak. Itu saja. Kan? Sebab itu ada satu hadis yang sangat besar. Hadis yang kita dengar daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lailah," mana Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan hari Ramadan ini fi syahr Ramadan, malam pertama bila Ramadan. Ramadan sufilat syayatin, dibelenggukan para syaitan, dibelenggukan. Maknanya Ramadan ini perubahan langit dan bumi, perubahan langit. Maknanya sufilat syaitan ini di bumi, maknanya Allah ikatkan syaitan. Wa maradatul jin, dan dibelenggu jin. Wa ghulliqat abwaabun nar, di atas langit ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah lahu fayal yuftah minha babun, tidak dibuka satu pintu pun, pintu neraka. Wa futtihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Falam yulaq minha babun, tidak dibuka, maka malah dibuka sebenarnya. Wa yunadi munadin, dan ada satu panggilan suara daripada malaikat mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang cintakan kebaikan, akbil mana qabul, qabul ni mana terima. Wahai orang yang nak kebaikan, terimalah ni, terimalah Ramadan ni. Kenapa kamu tak nak terima Ramadan ni? What happened? Apa benda kamu tak tahu ke Ramadan ni? Terimalah. Panggil setiap hari, memanggilkan supaya kamu tak, ya wahai pencinta kebaikan, terimalah. Wa baghi asyarr, wahai orang yang nak pada kejahatan, aksir atau amsik, jangan, stop. Stop, jangan, berhenti sekarang. Wahai yang nak buat jahat, berhenti sekarang.
wahai yang nak buat kebaikan, terimalah ni kebaikan yang sangat besar di Ramadan ini. Semua fasiliti, semua kelengkapan dah disediakan. Maknanya syaitan diikat, jin dibuat, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan amalan-amalan di kelebihan. Sebab itu ada satu hadis yang kita pernah dengar, yang Rasulullah naik ke mimbar, Rasulullah kata amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu kata amin, apa yang berlaku? Rasulullah kata, ragmi anfun ahadin, maknanya celaka. Ragmi anfun amin, maknanya seorang-orang yang itu tersembang ke tanah, maknanya seorang itu dia jatuh ke tanah dan hidung dia termasuk dalam tanah, maknanya teruk sangat dalam dia, mana kalah sangat, mana teruk sangat. Orang yang berada di bulan Ramadan, walam yughfiru lahu, dia dapat Ramadan, man adraka Ramadan, sesiapa yang mendapat Ramadan, wala yaghfiru zambu, walaupun dia dapat Ramadan tapi dia tidak ada ta'thir, tidak ada kesan Ramadan kepada dia, malah dosa tak diampunkan apa-apa pun. Ini teruk sangat ni kan. Teruk sangat ni. Bulan Ramadan ada, dia tidak mendapatkan apa-apa. Walillah, bagi Allah mutaqa, Allah akan membebaskan semua orang itu minan nar wa zalika fi kulli lailah. Setiap malam kita akan dibebaskan daripada api neraka. Sebab itu doa yang sangat besar di bulan Ramadan ini, Allahumma a'ti riqabi, ya Allah bebaskan belenggu aku ni, wa riqai abai, dan belenggu kedua ibu aku minan nar. Itulah terserahnya seorang anak yang soleh, yang banyak beribadat dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa juga kepada kedua ibu bapa mereka. Jadi kalaulah siapa yang orang yang datang bertarawih 30 malam selepas doa tu, dan sebab itu dia akan doa juga kepada kedua ibu bapa mereka. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya ada panggilan untuk kita mendapatkan Ramadan ini. Jadi di bulan Syaban ini, orang panggil kata dah digerakkan segala jentera-jentera untuk menguatkan lagi ibadat di bulan Ramadan nanti. Di antaranya perkara yang simple, perkara yang paling senang sekali yang boleh dibuat buat masa sekarang ini ialah dengan meniatkan cita-cita hati besar. Ya Allah, berikanlah kita berada di bulan Ramadan, sempat berdiri di pintu-pintumu ya Allah, di pintu-pintu Ramadanmu ya Allah. Bila sampai di bulan Ramadan nanti ya Allah, jangan kau halanglah, jangan kau pesonglah diriku daripada mendapat kebaikan dan keampunan di bulan Ramadan yang sangat banyak itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi di bulan Ramadan ini adalah kita menganggapkan bulan kita berada di bulan Ramadan, bulan yang ke-9 Ramadan. Dan 11 bulan lagi kita akan berjumpa, apa kita tak mengetahui sama ada kita sempat berada di bumi ini, di dunia ini ataupun tidak. Maka kita menganggapkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, Ramadan yang the last one, yang mana yang kita rasa kita akan pulang habis-habisan dan kita akan mengambil kebebasan daripada api neraka, dan seterusnya kita akan mencapai kebebasan daripada api neraka dan syurga Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mencapai malam Lailatul Qadar. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada di bulan Syaban, dan Syaban adalah bulan yang kita perlu menyiram, membasahi, berdoa dengan sebenar-benarnya untuk supaya kita dapat berada di bulan Ramadan nanti. Sebab kelebihan-kelebihan yang banyak. Syahrul khairu min alfi syahr. Bulan yang kelebihan pada malam Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun. Lebih baik. Maka di sini marilah sama-sama saya dan para jemaah semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua nak kepada Ramadan. Dan sebab itulah di bulan, kalau seseorang itu di bulan Ramadan dia tidak berubah, di bulan Ramadan dia tak datang ke surau masjid, di bulan Ramadan dia tidak sentuh Al-Quran, di bulan Ramadan dia tidak ada silaturahim, di bulan Ramadan dia tidak ada sedekah, maka di bulan lain susah. Bulan lain lagi susah. Maknanya di saat-saat orang yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan ini,
dalam hati dia sunyi sepi, seolah dia terasing diri, seolah dia tidak ada kena-mengena dengan bulan Ramadan itu. Nafsu ataupun kebiasaan-kebiasaan syaitan itu masih ada lagi. Dia akan berkata, kalau saya khatam baca Quran pun takkan khatam, takkan saya nak baik di bulan Ramadan saja, lepas ni saya akan balik semula. Itu desas-desus yang datang daripada hati dia supaya tidak berubah. Macam kalau baca pun 2-3 juzuk saja tak habis, baca pun tak betul. Bagi sedekah pun sikit je, kan, tak banyak pun. Kalau pergi pun tak berubah apa-apa pun. Itu adalah mainan-mainan yang sentiasa ada pada diri saya dan mungkin pada para jemaah semua. Mungkin ada dalam itu. Kalau baca pun kadang-kadang habis dalam 2 juzuk saja, surah Baqarah juzuk 3, lepas tu berhenti. Tak. Kita cuba berdaya usaha. Sebab itu di antara perkara yang paling besar di bulan Syaban ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sesungguhnya aku dah sampai di bulan Ramadan, bulan yang kerahmatan kepada kamu. Ya Allah, jangan kau haramkan, jangan halang aku daripada untuk mendapatkan Ramadan ini. Bantulah ya. Kita bila bantu, maka kita minta Allah bantu, menolong, mempermudahkan urusan kita supaya kita dapat berada di bulan Ramadan. Maka di antara cara-cara kita untuk mendapatkan bulan Ramadan yang baik ialah ada perancangannya. Di antara pertama kalinya kita bersiap sedia dalam hati kita. Hati kita dah siap sedia dah. Ya Allah, hati membersihkan diri. Sebab itu perkara pertama yang kita perlu buat ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam gelas ini, saya dah isi air, mestilah air ini, gelas ini kosong. Walau saya boleh isi dengan Ramadan, dengan maghfirah, tapi kalau isi ini penuh macam tu, dia takkan masuk. Jadi gimana? Pertama kali ikhlaskan, membuangkan dosa-dosa kita yang ada di bulan Syaban ini. Kita buangkan, kita bersihkan, kita finish, kita delete kan punya file-file yang rosak yang ada dalam badan kita tu di bulan Syaban nanti. Maka bila kita sampai di bulan Ramadan, maka kita akan jadi safhah jadid. Kita akan dapat satu kehidupan yang baru di awal Ramadan. Di first night, malam pertama kita bertawaf, kita akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Kita buka buku baru dan kita dah hantar laporan kita di pada nisfu Syaban dan sebagainya. Dan maka sekarang ini kita akan membuka lembaran baru di 1 Ramadan. Jadi perkara yang kedua, kita perlu islah niat. Niat kita apa dia bulan Ramadan ini? Ya Allah, bagikanlah aku di bulan Ramadan ini seolah aku baru dilahirkan. Kaya orang wulidat, seperti mana bayi yang dilahirkan. Seolah siapa yang keluar di bulan Syawal nanti, dia pakai kain putih, seolah-olah dia baru dilahirkan. Kita nak macam tu. Kita nak macam tu. Finish. Tak ada dosa apa-apa benda. Tak ada dosa apa-apa benda. Dah diampunkan dosa dengan kebaikan-kebaikan. Terasa kebanggaan. Tetapi itulah, bila ada dengar lagu raya, dia hancur, cair. Dengar lagu raya, dengan lagu panggilan-panggilan raya, dia macam dah Al-Quran dah macam kurang sikit. Hazib nafsaka, kita akan membersihkan diri kita, kan, membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang jauh. Daripada sekarang, start sekarang. Malam jada' qaula zur, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan jahat, wal jahli, dan perkataan tak baik, wal amal, dan beramal dengannya, falaisa lillah, dan tidak perlulah dia untuk meninggalkan makan dan minum. Allah dah beritahu, Nabi Muhammad beritahu si awal-awal lagi dah. Kalau kamu puasa, kamu cakap sama juga, kamu nak main handphone, nak main komen pelik-pelik macam tu, duk buat jahat macam tu, tak payah puasa lah. Macam tu lah contohnya. Puasa pun saja je. Boleh yang kau dapat apa dah? Al-jawab wal-atsh, lapar dan dahaga saja. Orang puasa, dia puasa. Tapi itulah sebab puasa ni dia satu ibadat rukun Islam yang panjang, 12 jam. 12 jam. Dan kalau semayang sedikit je, 12 jam. Dan dia kat situ dia banyak cabaran yang perlu ada. Dan Allah memberi saksamaan kepada puasa ini. Orang kaya, orang miskin, orang jutawan dan sebagainya perlu menahan makanan. Walaupun dia ada makanan banyak di rumah, dia perlu menahan makan. Sama juga, tidak ada bezanya. Yang keempat juga, kita perlu banyakkan juga silaturahim. Silaturahim di antara sama-sama kita, sama-sama baik. Jangan orang bulan dia berpuasa, kalau orang Kelantan kata, dia berpuasa tapi dia balas orang. Dia puasa dengan orang, balas tu, balas dengan jiran tu, balas dengan, tapi puasa, tapi dalam keadaan mood bergaduh. Itu tak nak. Qata' rahim ni adalah satu benda yang
sehingga dalam malam itu qadar, malam nisfu Sya'ban pun dia tidak mengampunkan musyahid ini, orang yang masih terdekat dengan pergaduhan, perbalahan di antara sesama dia. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, lagi juga kita menggunakan masa yang penting di bulan Ramadan ini, menggunakan masa yang penting. Kebanyakannya ialah sebab itu di bulan Sya'ban ni kita perlu berlatih untuk warm up untuk berpuasa sunat. Macam hari Isnin boleh puasa, hari Khamis boleh puasa. Jangan kita puasa 23 hari bulan 3 nanti adalah hari pertama daripada tahun lepas 2022 nanti. Lepas puasa sekarang tu baru berjumpa hari Khamis nanti lah. Maka dah tentulah dia akan lembek, penat, maka tak larat nak bangun, macam kebuluran dan sebagainya. Maka bila malam pertama tak boleh pergi lagi dah. Suara saya tak boleh pergi lagi malam ni, tak larat sangat, penat. Malam pertama dah fail kan, tarawih tak pergi dah kan. Dan kepahaman kita kebanyakannya orang banyak mengerjakan tarawih kan. Sedangkan tarawih itu sunat saja, tapi yang fardu itu sangat penting. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, sepanjang 30 hari bulan Ramadan tak akan miss satu fardu pun sekali. Itu kita kena janjikan, tekadkan itu saja. Tekadkan bahawasanya Ramadan kali ini saya tak akan miss berjemaah walaupun satu waktu. Saya akan usahakan macam mana, walaupun saya balik kampung. Kadang-kadang balik kampung ni juga akan mencacatkan juga segi ibadat juga dah, sebab kalau tak diurus dengan baik. Dan yang paling besar sekali adalah kalaulah kita ada tinggal Ramadan, maka kita percayalah masa untuk qada bagi orang perempuan, bagi lelaki mungkin ada sakit, uzur dan sebagainya. Dan pada Ramadan juga di antara perkara yang besar ialah as-salah was-siyam yashfa'ani fi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran adalah boleh memberi syafaat kita di hari akhirat nanti. Jadi puasa bulan Ramadan ini tak lain tak bukan kena ada Al-Quran. Sebab tu syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Al-Quran, bulan yang tadarus. Nabi bertadarus dengan para malaikat. Kita setkanlah jadual-jadual kita. Jangan di surau masjid yang kebanyakan yang bertadarusnya adalah veteran saja yang bertadarus. Yang muda-muda dia rasa macam tak ada rasa mungkin tak ada tempat lain lah. Bukan tadarus tu kena ada buat kan. Jangan rasa macam ada malu kan. Jadi rasa macam itulah yang akan membuatkan segan lah nak tadarus. Takkan orang kata apa pula, ada orang kata pula macam itulah yang menyebabkan. Sedangkan itulah nafsu-nafsu yang mengekang kita. Masih ada lagi saki-baki yang masih kata tak payahlah kan. Sebab itu waktu-waktu ni kita menggunakan baik yang sebenarnya. Kebanyakannya digunakan waktu-waktu cergas itu digunakan tengok WhatsApp. Maka bila dah habis itu barulah dia nak tengok baca Quran. Bila baca Quran terus dia mengantuk. Sebab waktu-waktu prime time itu, waktu utama itu dia ada guna lain. Bila sampai pukul 11 barulah dia nak baca Quran. Maka bila saat itu saat yang tidak berkualiti lagi dah. Saat yang berkualiti dia tidur lah. Itu sama-sama kita perbaiki, bukanlah untuk siapa-siapa. Jadi kita pun macam keinginan nafsu untuk tidur. Sebab itu di antara perkara yang paling besar sekali yang mengengkang di bulan Ramadan ialah tidur lewat. Tidur lewat ialah satu perkara yang besar yang mempengaruhi dan merosakkan sebahagian daripada orang bekerja, staff, student dan sebagainya. Sebab bila dia malam dia main TikTok, game semua lekat semua, maka dia tidur lewat. Bila tidur lewat, subuh itulah dia bangun bersahur, dia makan saja, lepas tu dia tak boleh tahan sangat, ngantuk sangat, memang ngantuk. Maka dia tertidur, kan subuh sembahyang lewat ataupun tak tempat solat subuh berjemaah dan sebagainya. Sebab menggunakan tidur. Sebab itu bila balik tarawih semua, tak payahlah pergi kedai-kedai lagi lah. Maka terus tidur untuk supaya dapatkan bangun awal sebelum sahur, boleh berbaca Quran dan sebagainya, beribadat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Dan suatu perkara yang juga kita perlu banyak di bulan Syaban ini, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa, sepatutnya zikir, ada buku doa dan sebagainya, kita membanyakkan dan memahami doa-doa yang kita baca, dan membiasakan diri untuk kita banyak duduk berdalam masjid. Di bulan Ramadan nanti sama jugalah. Tapi nafsu-nafsu kita tu mesti ada, kita kena tahan, kita kena ada panggil muhasabah. Kebanyakan saya ingat sama juga, bila kita semayang duduk di sarapan ni, kita tengok belakang, rasa macam nak keluar juga, nak juga keluar. Kalau boleh duduk kat luar tu rasa seronok sikit, duduk dalam ni masa macam berat sikit, duduk kat luar tu seronok sikit, macam tu. Tak nak duduk saf depan. Sedangkan saf depan ni adalah saf yang besar. Kalau kita sebelah kanan ni adalah sangat besar sekali dos pahala. Dan pasal yang kedua, sepatutnya berjamaah berubur-ubur, tolak-menolak untuk mendapatkan saf depan. Tahniah yang berada di saf depan ni adalah dia dapat salah bagian daripada doa-doa para malaikat yang tinggian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah. Yang ada yang lain lambat lagi, minggu depan cubalah kan untuk datang awal lagi. Dan begitu juga di bulan Syawal, Syawal belum lagi. Apa pun di bulan Syaban ini kita perbanyakkanlah kita berpuasa sunat yang ada masih berbaki lagi ni. Dan begitu juga kita buat perancangan yang ada nanti untuk satu bajet untuk kita, untuk dekat surau ni ada penajaan iftar. Siapa yang ada masih lagi kosong boleh tak berjalan satu hari, kita ingat harga berapa, boleh tengok di signboard tu untuk memenuhkan isi. Ini niat di atas untuk iftar tu satu hari ni, niat saya bagi iftar ni, niat untuk diri saya dan untuk arwah ibu ke, untuk siapa ke, sebagai pahala tu sampai kepada mereka kan. Senang saja. Dan maka sebab itu ada orang yang berpuasa, dia bukan puasa sehari, dia puasa banyak hari. Dalam satu hari dia banyak hari puasa. Sebab man aftara, siapa yang memberi puasa kepada, buka puasa kepada seorang itu, Allah akan memberi pahala sebanyak seperti mana orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahala dia. Maknanya, tapi sekarang ni dia buka puasa, dia bukan bagi seorang, buka puasa kadang-kadang 40 orang, 30 orang, banyak lagi. Itulah kelebihan-kelebihan yang kita. Tapi kita kena insaf lah di bulan Ramadan ni supaya kita tak lalai dan tak lupa supaya kebaikan-kebaikan yang ada. Dan begitu juga kalau orang yang pergi umrah dan sebagainya adalah kelebihan yang besar. Dan seperti mana saya kata tadi, jauhkan daripada berjaga malam yang sampai tidak dapat bangun subuh. Dan fikiran yang bahawasanya tidur itu ada ibadat itu salah lah kan. Maksudnya sehari tidur je kan, tidur ke rumah, dan tapi nak baca Quran ngantuk. Bila tidur, itulah kita kena membiasakan diri sekarang ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maka di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu kelebihan. Walaupun dalam bulan Ramadan itu pun ada kelebihan-kelebihan bagaimana 1 sampai 20 ada kelebihannya, dan 10 akhir pun ada kelebihannya, dan di antara 10 terakhir 21 sampai akhir pun ada juga malam yang ganjil. Di antara 10, 20, 21, 22 sampai 30 pun ada juga yang kelebihan, dan kelebihan malam ganjil. Dan ada antara malam ganjil juga ada kelebihan, katanya malam 27 Rabiul Awal. Itu kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Jadi kita sementara di bulan Syaban ini, maka marilah kita sama-sama, saya membesarkan diri saya sendiri, marilah kita warm up diri kita, manaskan badan kita untuk Ramadan dengan memulakan membaca Al-Quran, dengan membanyakkan solat sunat qabliyah, ba'diyah itu di bulan Ramadan. Jangan kita tinggal walaupun sikit pun kita tinggal. Dan azkar, zikir pagi, zikir selepas subuh, zikir selepas asar, dan doa-doa lagi perbanyakkan untuk Ramadan. Dan begitu juga dengan bersedekah dan sebagainya. Maka kita uruskanlah masa di bulan Ramadan ini supaya kita tak terlepas daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Sebab kita tak pasti Ramadan berlalu atau dah berlalu, maka adakah kita sempat bersama dengan Ramadan yang akan datang. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, temukanlah kita di bulan Ramadan. Maka sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir, Ramadan yang bukan Ramadan yang awal, yang bukan terakhir untuk kita, dan kita akan mendapat Ramadan yang terbaik kan? The best, the paling baik. Dan kita buat postmortem, kita buat checklist
apakah kekurangan-kekurangan yang kita tak capai di bulan Ramadan akan lepas nanti. Yang lepas itu ada juga perkara-perkara yang kita terlepas pandang dan kita terleka dan sebagainya. Maka di bulan Ramadan kali ini kita elakkan supaya tak berlaku dia akan datang nanti. Itu saja sekira sedikit kepada saya. Semoga kita dapat bersama sama-sama mengimarahkan Ramadan ini di mana saja, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya diberi kesihatan, supaya kita dapat menunaikan Ramadan dengan baik dalam keadaan kesihatan yang baik, supaya kita dapat mengamalkannya dengan baik dan di mana kita dapat ajrul minanar dan mendapatkan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada